Pertama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah berikan kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan hidup di atas muka dunia ini dengan nyawa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menggolongkan kita ini daripada kalangan mereka yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang sebenar di hadapan Allah dan seorang mukmin yang sebenar dan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya iman yang kita lafazkan dengan lidah dan kita yakini dengan sepenuh keyakinan di dalam hati, bahkan iman yang kita ucap dan kita yakini itu kita terjemahkan dalam bentuk amalan praktikal kehidupan kita, sehingga setiap daripada tindak tanduk dan tingkah laku kita atas muka dunia ini kita jaga dan pelihara agar tidak terkeluar daripada garis panduan yang telah pun diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah, agar kita menjadi golongan manusia dan hamba Allah yang sentiasa meletakkan peraturan dan undang-undang yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan kita. Sama ada dalam tutur kata kita, amal perbuatan kita, pastikan apa yang kita lakukan itu tidak terkeluar dan tidak bercanggah daripada peraturan agama. Inilah yang disebutkan dengan ketakwaan. Mudah-mudahan kita akan mendapat janji kebahagiaan dan keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka yang benar-benar bertakwa hidup di atas muka dunia ini. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Ta'ala himpunkan kita. Mudah-mudahan ini perhimpunan yang baik. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermulanya hari ini dengan umur yang diberikan oleh Allah, kita hidup dalam keadaan kita akan terus mendapat petunjuk dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah pada masa dan tempat dan ketika yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sampai masa itu, tidak ada manusia boleh menangguhkan urusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Tak ada manusia yang boleh mentakhirkan mati yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada kita dipaksa keluar daripada alam dunia ini untuk masuk ke alam akhirat, alam kubur, dan bertemu kelak dibangkitkan semula di alam mahsyar, maka marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk pada pagi ini dalam majlis ilmu. Semua kita faham ilmu ini penting dalam kehidupan kita. Banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita nilai, suruh kita fikir sungguh-sungguh, tadabbur, ta'ammul, dan melakukan penelitian bahawasanya tidak sama orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dengan manusia yang tenggelam dalam kejahilan. Lebih-lebih lagi manusia yang tenggelam dengan runtunan dan tuntutan hawa nafsu, sehingga dilanggar apa yang telah dihadkan ataupun ditetapkan ataupun diletakkan sebagai perenggan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaman kana 'ala bayyinatin min rabbihim kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi. Tidak sama orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, manusia yang hidup di atas keterangan dan kebenaran wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan mereka yang mengikut jalan perjuangan dan jalan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sama dengan manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, manusia yang tenggelam dalam keadaan mereka itu dihanyutkan oleh amal perbuatan dosa dan khianat mereka kepada Allah. Sama ada mereka yang disebutkan oleh Allah secara khusus dimaksudkan di dalam ayat tadi, iaitulah Abu Jahal, maka tidak terkecuali juga manusia yang walaupun bukan daripada bangsa Arab, bukan daripada musyrikin Makkah, manusia yang tidak hidup pada zaman itu menentang Nabi,
maka sama juga manusia yang hidup di hujung usia dunia ini, di akhir zaman ini, yang mengikut jalan mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mereka juga terkena dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Tak sama orang yang hidup dengan keterangan wahyu dan hidayah daripada Allah dengan orang yang disesatkan oleh Allah dengan amal perbuatan dan dosa mereka, bahkan mereka yang ikut hawa nafsu sehingga mereka lari jauh daripada petunjuk Allah dan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kesedaran itu kita pada pagi ini berkumpul di sini, dan seperti juga di tempat-tempat yang lain, menjadikan ilmu sesuatu yang kita gemar dan kita tamak dalam kehidupan kita ini. Berilah ruang kepada diri kita untuk majlis ilmu. Jangan berkira dengan majlis ilmu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita amat berkira dengan waktu yang kita luangkan untuk majlis ilmu. Kadang-kadang kita rasa tidak selesa dengan sedikit kelewatan. Kadang-kadang kita rasa jadual ilmu itu jadual yang mengganggu urusan hidup kita dan sebagainya. Sebahagian daripada manusia berfikir begitu. Sebab itu kalau majlis ilmu ni ustaz lambat sikit cerah balik, itu perangai manusia. Itu perangai orang yang tak menghargai nilai ilmu. Kita boleh tunggu sesuatu yang bersifat dunia 1 jam, 2 jam. Bahkan kita boleh duduk terguk depan TV tu, jadi tokong depan tu 2-3 jam, setengah jam, 1 jam, hanya untuk menghabiskan siri televisyen yang kita suka. Tapi kita nak duduk 15 minit, 30 minit dalam majlis ilmu, kita rasakan sesuatu yang tidak memberi keuntungan kepada kita. Sebahagian daripada manusia berfikir begitu. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berkumpul pada pagi ini tidak daripada golongan itu, menjadikan iktibar ilmu sesuatu benda yang penting sebagai pelita dan cahaya yang akan memandu jalan kehidupan kita ini, sehinggalah kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita terhindar daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu kata kita ini tidak maksum dan kita tidak boleh melepaskan diri daripada jebak dosa, tetapi orang yang berasa dirinya berdosa di hadapan Allah lalu dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ni adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik hamba itu, maksudnya sebaik-baik hamba itu ialah mereka yang berdosa lalu mereka minta ampun pada Allah. Sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah mereka yang tidak lupa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh, mengharapkan rahmat Allah, berdoa akan pimpinan dan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan mereka sentiasa terarah kepada kebaikan. Insya-Allah waktu yang ringkas pada pagi ini saya diminta untuk bukan baca balik, tetapi untuk sebut sikit berkenaan dengan doa yang pernah diberikan oleh tuan guru kita Fadilatu Al-Mufti Al-Syeikh Muhammad Badruddin hafizahullah wa saddada khutah wa qawwah. Itu dalam pertemuan kuliah duha beliau dengan kita di kompleks SIG hari itu. Maka ada satu risalah yang diberikan oleh beliau, yang mana dalam risalah tersebut terkandung doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Barangkali ada sebilangan kepada kita sudah pun dapat salinan daripada doa itu dan telah pun beramal. Semalam saya diminta oleh seorang sahabat, bukan untuk syarah doa ni, tidak. Doa ni tuan-tuan dah dengar syarah daripada tuan guru kita, rasanya tidak perlu untuk saya syarahkan kembali kerana yang diberikan itu sudah cukup tepat dan kita cukup thiqah dan husnudzan dengan para alim ulama dan tuan-tuan guru kita bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah berasaskan ilmu yang sahih dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekadar untuk saya wasiat ke diri saya dan semua yang hadir pada pagi ini untuk sama-sama kita istiqamah beramal dengan doa ini, iaitu doa yang telah pun dibaca ataupun doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang daripada sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Itu dalam risalah ini terkandung suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana menyebutkan rawa Ibnu Abi Hatim an Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu annahu sa'ala sallallahu alaihi wasallam an tafsir qawlihi ta'ala lahu maqalidus samawati wal ard faqala ma sa'alani ahadun qablaka ya Uthman tafsiruha la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu biyadihi al khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir يعني أن قائل ذلك تفتح له خزائن السماوات والأرض ويصيبه خير كبير ويصيبه خير كثير وأجر كبير. Baik, hadis ini telah pun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim rahimahullah telah meriwayatkan daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu bahawa beliau telah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tafsiran firman Allah dalam satu surah daripada surah Al-Quran, iaitulah ayat 63 daripada surah Az-Zumar. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru biayatina ulaika humul khasirun. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat dihormati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga menantu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat dihormati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah tidak memilih-milih siapa status manusia yang di hadapan baginda untuk beliau berikan penghormatan. Baginda menghormati semua manusia, bahkan hayawan, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita baca dalam banyak riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang ada manusia yang mai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang kurang adabnya, tetapi baginda tetap menghormati manusia tersebut kerana barangkali hal keadaan seseorang itu tidak sama. Ada manusia yang jenis cakapannya itu agak kasar dan sebagainya. Ada jenis manusia yang hidup dalam keadaan jauh daripada budaya, menyebabkan mereka itu kadang-kadang terbiasa dengan satu keadaan seperti mana A'rabi, orang yang hidup di kampung yang jauh daripada kota. Banyak riwayat datang bertemu dengan Nabi dalam keadaan bercakap dalam bahasa yang pada zahirnya nampak seperti biadab, tetapi Nabi SAW menghormati keadaan mereka. Nabi jawab dalam keadaan penuh hormat. Inilah akhlak peribadi Nabi SAW. Inilah uswah dan qudwah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa menunjukkan rasa kasih sayang dan hormat kepada orang yang ada di hadapan baginda, tidak kira siapa mereka itu. Maka lebih-lebih lagi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu termasuk daripada manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku malu kepada seseorang, tidak bolehkah aku tunjukkan rasa malu aku kepada seseorang yang manusia ini malaikat pun malu dengan beliau, iaitulah Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka riwayat hadis yang kita ataupun yang disebutkan dalam riwayat ini daripada Ibnu Abi Hatim rahimahullah, iaitu suatu hari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu telah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsiran ayat, salah satu ayat dalam Al-Quran, iaitu ayat 63 daripada surah Az-Zumar. Firman Allah Subhanahu wa taala, lahu maqalidus samawati wal ard, lahu maqalidus samawati wal ard. Ayat itu sekat daripada ayat itu lengkap, ayat itu walladzina kafaru biayatillah ulaika humul khasirun. Itu ayat 63 daripada surah Az-Zumar. Maksudnya dia sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana Sayyidina Uthman bertanya, apakah maksud ayat lahu maqalidus samawati wal ard? Apakah yang dimaksudkan oleh Allah, ataupun apakah tafsiran ayat dialah Allah
yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Allah yang memiliki segala-galanya di langit dan di bumi. Bahkan semua makhluk, sama ada yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak, mereka itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua alam, sama ada alam yang kita tahu ataupun alam yang kita tak tahu, semua itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Seperti mana ayat yang kita baca dalam surah Taha, menjadi hak Allah. Allah yang menguasai, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan juga barang yang ada di antara langit dan bumi. Bahkan yang berada dalam perut bumi yang kita tak nampak, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu bertanya, apakah yang dimaksudkan oleh Allah perbendaharaan langit dan bumi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah tafsiran ayat ini? Kita tengok sahabat, mereka amat penting kepada sesuatu perkara yang baik. Mereka tidak malu untuk bertanya, untuk menghilangkan keraguan dan kegusaran yang ada dalam perkara mereka. Mereka tidak mudah-mudah menafsirkan agama ikut hawa nafsu mereka, walaupun mereka itu daripada manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan rajahatul aql, memberikan kepada mereka itu kecerdikan dan kepintaran. Mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap permasalahan yang berlaku dalam kehidupan mereka itu, yang terlintas dalam hati mereka, terus mereka bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu bagi segala nabi dan rasul, penghulu bagi sekalian para alim ulama. Maka kita yang hidup pada zaman ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun lama meninggalkan kita, telah pun lama wafat, lebih daripada 1400 tahun. Dan kita menyambut baru-baru ni 1436 Hijriah. 1000 tahun lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat, meninggalkan dunia ini. Tetapi syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terhenti dan tidak pernah padam. Maka kalau sahabat pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita yang hidup di akhir zaman ini, sekiranya kita ini keliru dalam sesuatu masalah yang berkaitan dan bersangkutan dengan agama, kepada siapa yang kita nak tanya? Maka tidak lain dan tidak bukan kepada para alim ulama. Sebab itu dalam soal ilmu, jangan kita duk pandai-pandai buat keluar fatwa sendiri, faham kita, baca 2-3 baris dalam buku yang kita beli daripada mana-mana maktabah, kemudian kita tafsir ikut suka kita, kemudian kita kata orang lain semua tak kena, kita saja yang kena. Ataupun kita baca Quran, kemudian kita tafsir ikut suka kita. Ini semua perkara yang akan menyebabkan kita terdedah kepada kecelakaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita ada masalah, apabila kita ada kekeliruan, kita kena rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bila nak rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak lain dan tidak bukan, mesti kita kena melalui jabatan para alim ulama, iaitu kita kena tanya ulama, kerana ulama ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Fal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma, faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan kepada kita harta kekayaan atau mata-mata dunia. Tidak wang dinar dan dirham yang diwariskan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebaliknya yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sesiapa yang mengambil warisan ilmu itu, ia menerima warisan ilmu itu, maka sesungguhnya mereka telah mendapat bahagian yang amat memberikan keuntungan kepada mereka di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Maka kita tengok bagaimana adab yang ditunjukkan oleh para sahabat bila ada masalah, ada ketidakfahaman mereka terhadap agama, ada sedikit kekeliruan dan keraguan, ataupun ada sesuatu yang mereka tidak faham, maka mereka terus tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala tanya, apakah yang dimaksudkan oleh Allah, ataupun apakah maksud dan tafsiran kepada ayat dalam satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah Az-Zumar ayat 63, lahu maqalidus samawati wal ard,
yang diterjemahkan dalam bahasa kita itu dialah sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi orang yang bertanya aku mengenainya sebelum ini selain daripada kamu wahai Uthman. Rasulullah memuji Sayyidina Uthman bin Affan. Orang lain tak tanya aku tentang masalah ni, tapi kamu tanya. Inilah peribadi para sahabat. Ini merupakan satu kepujian ataupun suatu yang disebut sebagai suatu pengiktirafan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada para sahabat. Lepas tu kita jangan lebih kurang nak merendah-rendahkan sahabat. Tak kira sahabat yang kecil ataupun sahabat yang besar. Hatta walau seorang sahabat yang barangkali pernah sekali bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sahabat yang masuk Islam yang sudah pun di hujung usia, yang sempat hidup dalam zaman Islam kadang-kadang beberapa tahun. Jika diukur kehidupan dalam jahiliah lebih panjang daripada kehidupan dalam Islam, walaupun hidup singkat dalam Islam, mereka tetap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita jadi macam puak-puak Syiah yang mereka itu kadang-kadang melontarkan perkataan ataupun penghinaan kepada para sahabat Nabi, termasuklah para ummahatil mukminin, mengikut hawa nafsu mereka yang menyebabkan celaka itu akan patah balik kepada mereka. Orang yang menghina orang yang mulia ini, kehinaan itu tidak akan terpalit sedikit pun kepada seseorang yang mulia yang mereka hina. Terbaliknya kecelakaan dan kehinaan itu akan patah balik timpa atas kepala mereka. Sebab itu disebutkan dalam satu syair, idza sabba irdi naqisul qadri jahilun falaysa alaihi illa as-sukut jawabu alam tara anna laysa alam tara anna laysa yadurruhu idza nabahat yawman alaihi kilabu. Ulama sebut dalam satu rangkap syair ataupun disebutkan dalam satu ungkap kata oleh penyair yang menyebutkan idza sabba irdi naqisul adri jahilun, apabila aku ini pribadiku dicela oleh seseorang yang tidak ada ilmu, seorang yang rendah kedudukannya, seorang yang jahil. Bila orang jahil hina aku, falaisa alaihi illa sukuta jawabu, maka tidak ada jawapan yang lebih baik untuk orang yang hina aku itu melainkan aku hanya berdiam diri. Alam tara anna laysa yadurruhu, tidakkah kamu melihat seekor singa yang hebat itu sedikit pun tidak memberi mudarat kepadanya, idza nabahat alaihi yauman atau idza nabahat yauman alaihi kilabu, apabila ada satu hari anjing-anjing menyalak kepada dia, maka salakkan anjing tidak sedikit pun memberi kesan kepada seekor singa. Maka begitulah orang yang menghina para sahabat Nabi, mereka yang hina dan keji menghina para sahabat Nabi, kekejian itu tidak kena sedikit pun kepada para sahabat Nabi, sebaliknya celaka itu akan dikembalikan oleh Allah timpa atas kepala mereka. Na'udzubillahi min zalik. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Uthman, tak ada lagi orang tanya mengenai soalan ini kepadaku selain kamu, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan sahabat Nabi. Walaupun dalam konteks soalan ini memuji Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, tetapi secara umumnya Nabi memuji kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tafsirannya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apakah yang dimaksudkan dengan maqalidus samawat wal ardi, yang dikatakan perbendaharaan langit dan bumi yang maha hebat ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Kita jangan ingat kalau kita tak mau ikut apa yang Allah taala suruh, maka kita katakan ataupun kita selesa dengan sikap sombong kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan rasa kita puas hati dengan sebab kita tak mau buat apa yang Allah taala suruh kita buat. Kita jangan rasa selamat dan kita rasa untung kerana kita tak mau ikut Allah, walaupun Allah taala suruh kita buat. Allah taala letakkan hukum kepada kita, kita tak mau ikut, seolah-olahnya kita nak padan muka Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sedikit pun tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecelakaan yang celaka tu kita. Sebab itu dalam hadis yang lain nak bagi tahu kepada kita betapa agungnya, betapa hebatnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah taala sebut dalam satu hadis kursi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah
ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis kursi, hadis sahih riwayat al-Imam Muslim, hadis panjang yang saya sebut ni sebahagian daripada hadis itu. Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, wahai sekalian hamba-Ku, kalaulah manusia seluruhnya, sama ada yang mula ataupun yang kemudian, semua manusia yang terdahulu dan terkemudian, termasuklah daripada kalangan jin, kalau berhimpun semua makhluk Allah yang dulu dan kemudian bercampur juga dengan golongan jin, kemudian duduk pada satu tempat, minta doa kepada Allah, bermohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, setiap orang yang minta atau aku tunaikan atau aku kurniakan hajat dia yang dia minta. Maka sedikit pun tidak mengurangkan kekayaan ataupun mengurangkan apa yang ada di sisiku, melainkan hanya sekadar kalau kamu ambil sebilah jarum, kamu celup dalam air ataupun dalam lautan, maka yang lekat, air yang lekat pada jarum itulah hajat-hajat manusia dan makhluk-makhluk Allah yang telah aku tunaikan, sedangkan kekayaan aku adalah lautan luas yang kamu tengok itu. Nak bagi tahu betapa kayanya Allah, betapa maha kaya dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala tanya, apakah maqalidus samawati wal ard? Apakah tafsiran dan maksud maqalidus samawati wal ard yang dikatakan perbendaharaan ataupun kekayaan langit dan bumi itu apa? Lalu Nabi pun jawab dengan beberapa lafaz zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu biyadihi al khairu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertamanya la ilaha illallah, yang bermaksud tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini disebut sebagai kalimatut tauhid. Itu kalimah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita baca dalam bentuk i'tiqad yang kita tanam dalam diri kita, kepercayaan dan keyakinan sesungguh-sungguhnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menerima i'tiqad dengan sepenuh keyakinan tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena terimalah peraturan agama yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini tak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, begitu juga tidak ada agama yang benar selain daripada agama yang diturunkan oleh Allah. Maka begitu juga maksudnya tidak ada tata cara hidup dan perundangan yang benar selain daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut la ilaha illallah, tapi dalam soal dunia kita masih lagi nak jadikan manusia sebagai kiblat dan Tuhan kita yang kita dengar dan patuh kepada apa yang disebut, walaupun bercanggah dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah, kalimah la ilaha illallah itu tak subur dalam hati kita. Kita hanya sebut pada lidah tetapi kita tidak faham, kita tidak lagi sepenuh keyakinan kepada Allah. Kalau kita tidak yakin sepenuhnya kepada Allah, perkara yang bersangkutan dengan akidah ini, kalau kita cuma percaya sedikit ataupun sebahagian, dengan cara zan sebahagian besar, tidak sampai kepada keyakinan, maka i'tiqad kita itu tidak sah di sisi Allah. Kerana sedikit keraguan dalam soal akidah ini maka boleh bawa kepada kekufuran. Sedikit keraguan, al-irtiyab, keraguan yang ada sedikit dalam bab akidah ini akan boleh bawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada manusia lebih daripada Allah, undang-undang yang direka oleh tangan manusia lebih kita taati daripada undang-undang yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ataupun kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak sembah patung, walaupun kita tak sembah berhala, tapi kalau ada manusia sebut sesuatu yang bercanggah dengan hukum Allah, dia kata buat yang ni, seolahnya macam dihalalkan benda itu,
dan kita turut menghalalkan perkara tersebut, sedangkan perkara tersebut bercanggah dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah, itu semua boleh bawa kepada kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh tidak seorang daripada para alim ulama, antaranya Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti alaihi rahmatullah, menyatakan mana-mana manusia yang mengikut satu jalan syariat ataupun jalan hukum yang melibatkan soal halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah. Halal dan haram maknanya soal yang bersangkutan dengan undang-undang yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diikut perkara itu, walaupun dia tahu bercanggah dengan apa yang diputuskan oleh Allah, maka orang macam ni seolahnya dia telah pun menjadi hamba kepada undang-undang tersebut dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jatuh kufur, na'udzubillahi min zalik. Seperti mana kata-kata beliau yang dinakalkan oleh para alim ulama, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti alaihi rahmatullah, man ittaba'a masyra'an ma ahalla wa harrama mukhalifan li tashri'atillah, mana-mana orang yang mengikut syariat ataupun hukum undang-undang yang mana melibatkan soal halal dan haram, yakni melibatkan ketentuan hukum yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana undang-undang tersebut mukhalifan li tashri'atillah, bercanggah dengan hukum syariat yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu abidul lahu wa musyrikum billah wa kafirun bihi, na'udzubillah. Maka dia pada ketika itu telah pun syirik kepada Allah, menjadi hamba kepada manusia, menjadi hamba kepada undang-undang dan syariat yang diikut itu tidak seperti mana yang diputuskan oleh Allah, boleh bawa kepada syirik dan kufur kepada Allah. Maka la ilaha illallah adalah suatu lafaz yang bukan kita hanya ungkapkan dengan lidah, tetapi terkandung dalamnya itu suatu pegangan dan i'tiqad kita yang kita kena pegang dengan hati sepenuh keyakinan tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan kita menerima agama Islam yang telah diwahyikan oleh Allah dengan sepenuh keyakinan tanpa banyak soal bicara dan juga soalan ataupun tanya, melainkan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat, dan kita berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah hukum yang Allah Ta'ala suruh kita buat. La ilaha illallah, itu lafaz yang pertama yang Nabi sebut berkenaan dengan maqalidus samawati wal ard. Yang kedua, wallahu akbar. Allahu akbar dipanggil lafaz takbir, iaitu kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar dan maha agung, maha mulia, maha tinggi, Allah yang maha hebat mengatasi segala makhluk. Tidak ada manusia yang boleh menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebesaran pangkat manusia yang boleh menandingi akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita faham lafaz Allahu akbar, sepatutnya kita membesarkan agama Allah itu lebih daripada segalanya. Kita membesarkan, mengagungkan akhirat yang Allah Ta'ala janjikan dengan balasan pahala dan kebaikan oleh Allah itu lebih daripada dunia. Ini orang yang faham Allahu Akbar yang disebut. Tapi kalau doa Allahu Akbar dalam sembahyang, dia baca berkali-kali, bahkan setiap gerak lakunya, perbuatan dalam sembahyang diiringi dengan takbir intiqalat, disebut Allahu Akbar. Tapi kalau luar sembahyang dia tak mau ikut apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, maka orang ni dia tak faham Allahu Akbar yang disebut itu. Dia hanya sebut dengan lidah, tapi Allahu Akbar tu tak langsung sampai ke hati dengan sepenuh keyakinan. Allah maha besar, Allah boleh buat apa yang Allah Ta'ala nak. Dalam keadaan kita tengah seronok, Allah Ta'ala boleh tunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah. Ketika mana kita mengatakan ataupun kita menyangka bahawasanya Malaysia ini negara yang bebas daripada bencana, sama ada bebas daripada lingkaran api gunung berapi ataupun tren angin, kedudukan kita ini dengan iklim ini, mustahil berlaku puting beliung dan sebagainya, mustahil berlaku bala bencana yang besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tunjuk di hadapan kita, walaupun ada kenyataan dibuat, kita tak akan ada puting beliung dan sebagainya. Allah Ta'ala tunjuk kita dalam 2-3 kejadian yang berlaku baru-baru ini, bagaimana dengan angin kencang yang telah memberikan sedikit kemusnahan kepada harta benda manusia sebagai satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita beringat, kita jangan kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih pada tu pun Allah Ta'ala boleh buat, macam yang Allah Ta'ala buat kepada umat-umat terdahulu, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib, yang bila Nabi Syuaib bagi ingatan kepada mereka, sembahlah Allah, kamu jangan khianat dalam berniaga. Kerana perangai sebahagian daripada kelaku kaum Nabi Syuaib, selain daripada mereka kufur kepada Allah,
mereka ni suka menipu dalam perniagaan. Mereka suka mengurangkan timbangan, mereka suka menipu. Maka Nabi Syuaib ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu amalkan apa yang kamu amalkan, iaitu kamu suka menipu dalam hal yang berkaitan dengan urusan harta. Maka mereka menghina dakwah yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, adakah ibadat kamu Syuaib ataupun sembahyang kamu ataupun kamu sembah Allah Ta'ala itu yang menyebabkan kamu ni nak halang kami daripada kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami, dan kami nak menguruskan harta kami ikut suka kami. Mereka telah menghina atau meremeh-remehkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Allah Syuaib. Akhirnya mereka telah dimusnahkan oleh Allah. Kita tengok dalam ciri kemusnahan yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat-umat terdahulu itu semualah dahsyat, sehingga ada daripada umat-umat terdahulu yang mereka itu disebutkan dalam sebahagian riwayat, antaranya yang disebutkan oleh Qatadah melalui riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan ada daripada umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada mereka azab, iaitu Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemarau ataupun rasa panas selama 7 hari 7 malam, tak boleh duduk. Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada mereka itu kepanasan sehingga 7 hari 7 malam, sehingga mereka tak boleh duduk di luar rumah pun hangat, masuk dalam rumah pun kena angin hangat itu. Kemudian Allah masuk yang hari berikutnya, Allah Subhanahu wa taala arakkan satu awan hitam yang nampak seolah-olah hujan akan turun. Ansha'a lahum sahabatan, Allah Ta'ala ciptakan ataupun Allah Subhanahu wa taala utuskan awan seolah-olah nak membawa titisan air hujan, sehingga salah seorang daripada penduduk kampung kaum yang kufur kepada Allah Ta'ala, bila dia tengok awan hitam tu, fantalaqa ilaiha, maka dia pun pergi dekat awan hitam tu, diduduk bawah awan hitam tu. Maka ketika mana diduduk bawah awan hitam tu, fa asaba minha bardan wa raha, maka dia rasa sejuk dan dia rasa cukup seronok, rasa sejuk, terubat kepanasan yang mereka lalui selama 7 hari itu. Fa'alama bidzalika qaumahu, lepas tu dia bagi tahu kepada penduduk kampung dia, kaum dia, mai kamu ikut aku duduk di bawah ni, sejuk. Maka semua pakat pergi situ. Ketika mana mereka berhimpun di bawah awan itu, fa'ajjajat nara alaihim nara, awan itu telah menurunkan hujan api. Allah Ta'ala turunkan hujan api kepada mereka, akhirnya semua mampu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menumpang rahmat yang Allah Ta'ala berikan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi alat bencana yang Allah Ta'ala turunkan seumpama itu. Sebagai kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW, maka tidak diazab umat Nabi Muhammad seperti mana umat-umat terdahulu. Tapi ada ketika Allah Ta'ala tunjukkan sedikit daripada kudrah ataupun kekuasaan Allah, seperti mana yang kita tengok baru-baru ni. Kalau dengan yang sedikit itu pun kita sudah jadi keluh kesah, kenapa kita masih lagi tidak mau kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita tak akan aman melainkan kita kena kembali melaksanakan hukum Allah. Tuan-tuan percayalah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati sekalian, tak akan aman melainkan kita kena kembali kepada Allah. Aman ni suatu benda yang semua manusia nak. Tak kira orang beriman ke tak beriman, keamanan itu adalah sesuatu yang amat diperlukan oleh manusia. Keamanan termasuk daripada perkara asas yang diperlukan oleh manusia. Aman itu lebih penting daripada makmur harta, walaupun makmur harta benda yang kita juga berhajat kepada harta. Tetapi kalau nak disembahkan harta dengan aman, keamanan itu lebih kita perlukan. Sebab itu ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS, tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah, cerita bagaimana Nabi Ibrahim berdoa di kota Makkah, di bumi Makkah itu. Apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS? Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat ila akhir al-ayat. Yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu, apa yang disebutkan? Didoakan supaya diberikan kepada bumi Mekah ini keamanan, kemudian baru dia minta supaya dimakmurkan dengan rezeki, dengan buah-buahan dan sebagainya. Maka kata sebahagian daripada ulama, Nabi Ibrahim minta keamanan dulu, nak beritahu kepada kita aman ni satu benda yang penting. Kita boleh hidup kalau kita susah, tapi kalau semua orang
kalau semua orang tak melakukan jenayah contoh dia, ataupun kadar jenayah itu kurang, kita hidup dalam keadaan kita susah, tapi negara aman, kita boleh hidup. Tapi kita tak boleh hidup kalau kita ni kaya, negeri kita kaya contohnya, tapi hidup dalam keadaan jenayah banyak. Kita duit banyak, harta kita banyak, tapi kita tak rasa selamat. Kenapa? Kerana kita sentiasa dikejar oleh jenayah yang dilakukan oleh manusia. Rumah kita besar, tapi bila kita nak tinggal rumah kita, kita tak selesa. Kita bimbang orang pecah masuk rumah kita. Kita ada banyak kenderaan, tapi kita hidup dalam keadaan kita tak selesa. Kita nak berjalan, kita tak selesa kerana kita sentiasa bimbang, kita dihimpit ataupun kita sedang diperhatikan oleh mata-mata yang khianat, ataupun oleh manusia yang hidup dalam keadaan dia menjadikan jenayah itu sebagai mata pencarian dia. Tak boleh hidup. Betul, orang dulu-dulu boleh hidup walaupun mereka tidak seperti mana kehidupan pada hari ini, tetapi mereka hidup dalam keadaan aman. Berbeza dengan keadaan kita pada hari ini, kita hidup barangkali ada sedikit kemewahan yang Allah Ta'ala berikan, tetapi kita tak seronok, hati kita jadi resah dengan sebab kita tidak aman. Maka oleh kerana Allah Ta'ala tahu manusia berhajat kepada keamanan, maka Allah Ta'ala turunkan undang-undang dan peraturan. Maka undang-undang dan peraturan ini hikmahnya adalah untuk memberi keamanan dalam kehidupan manusia. Tapi manusia tidak nampak hikmah itu. Sebab itu mereka tunjukkan keingkaran yang sungguh-sungguh ingkar apabila kita nak ataupun ada cadangan untuk melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang mengaji jangan jadi bengong macam tu, nah? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung dari segala-galanya. Kemudian yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi SAW, wa subhanallahi wa bihamdih, wa subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dari segala kekurangan dan segala pujian adalah untuknya. Segala pujian adalah untuk Allah ataupun adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah dipanggil lafaz tasbih, wa bihamdih dipanggil lafaz tahmid. Tasbih makna kita membersihkan ataupun kita beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala ini suci ataupun bersih daripada segala kekurangan. Maka kalau kita beriktikad Allah Ta'ala ni tak ada sebarang kekurangan, maka agama Allah Ta'ala juga tak ada sebarang kekurangan dan kecacatan. Hukum Allah pun tak ada sebarang kekurangan dan kecacatan. Tapi kalau kita sebut tasbih, kita dah rasa undang-undang ni tak berapa sesuai lagi zaman ni, ataupun tak berapa kena dengan zaman ni, tak berapa sesuai, maka tak mana kita nak lempak lafaz tasbih yang kita baca. Kita bimbang takut esok lafaz tasbih tu dakwa kita di hadapan Allah. Kita baca saja tasbih, kita beriktikad percaya sebut kata Allah Ta'ala ni bersih dan sunyi daripada segala kekurangan, tapi kerja buat kita seolahnya Allah Ta'ala ni ada benda yang tak sempurna. Undang-undang Allah ni tak berapa sesuai, dan pun ada sikit kurang lagi kalau nak dibandingkan dengan undang-undang manusia. A'udzubillah. Wa bihamdih, dan segala puji itu adalah untuk Allah dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi abang lagi astaghfirullah. Astaghfirullah ni kita panggil lafaz istighfar, iaitu kita minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kita tahu kita manusia dan hamba Allah tak terlepas daripada melakukan dosa kepada Allah. Walaupun kita cuba nak buat baik, tapi tak terlepas. Sama ada dosa yang kita sedang ataupun dosa yang kita tak sedang. Bahkan kadang-kadang dalam beribadah pun kita buat dosa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sembahyang pun kadang-kadang dosa lagi. Ketika sembahyang pun kadang-kadang hati kita duk komplain tu imam, itu imam ni apa baca lambat sangat, tu imam ni apa baca panjang sangat. Contohnya walaupun ada hukum berkenaan dengan baca panjang dan pendek itu, cuma pagi Jumaat kita jangan komplain lah kalau kita tak mau, tak boleh berdiri baca panjang. Kita sakit, kita tak mampu berdiri, kita boleh duduk. Kita boleh duduk. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh pergi, maka kita boleh semayang di rumah. Bukan saya nak suruh semayang di rumah, mai semayang di masjid. Tapi jangan komplain tu imam baca pagi Jumaat ni panjang sangat. Apa yang dibaca oleh tuan imam itu mengikut sunnah Nabi. Kerana pagi Jumaat Nabi baca rakaat yang pertama itu suratul sajdah, dan rakaat yang kedua suratul insan. Walaupun ada hadis Nabi larang jangan baca panjang, tengok sama orang belakang kamu tu, ada orang tua, ada orang kalut nak bekerja dan sebagainya. Tetapi pagi Jumaat Nabi baca surah itu. Maka kita janganlah berasa lagu tu imam ni tak erti lah, jangan. Kita tu yang jahil. Kita jahil. Baik. Maka kita minta ampun pada Allah. Dalam sembahyang pun kadang-kadang kita buat dosa. Dalam sembahyang kadang-kadang kita tak tulus pada Allah. Kita nak sembahyang kita tu diperhatikan oleh manusia.
Kita buat amal ibadat ataupun buat kerja baik, kadang-kadang nakkan hasrat dalam hati kita itu supaya manusia puji kita. Tu dalam buat ibadat pun kita terdedah kepada dosa, buat maksiat lagi-lagi. Buat maksiat lebih lagi. Dalam buat ibadat pun kadang-kadang terlibat dosa. Buat dosa confirm dah tak ada kebajikan dalam buat dosa ni. Dalam buat kebajikan pun kadang-kadang ada dosa. Kalau buat dosa, makna confirm tak ada kebajikan. Maka kita tahu kita ni hidup dalam keadaan kita terdedah kepada dosa. Bahkan dalam sebahagian riwayat, seperti mana riwayat Al-Imam Hakim, dalam satu riwayat Al-Imam Hakim dan juga Imam Ahmad alaihi rahmatullah meriwayatkan satu hadis ketika mana cerita tentang syaitan ataupun iblis bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan anak Adam. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa izzatika ya Rabbi," demi keagunganmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, "La abrahu ughwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Aku tak akan berhenti dan sentiasa akan cuba untuk menyesatkan hamba-hambamu wahai Allah selama mana nyawa masih lagi ada dalam jasad mereka. Ini sumpah yang ditunjukkan ataupun yang Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan oleh Nabi SAW. Allah Taala tunjukkan keingkaran. Allah Ta'ala nak cerita kata betapa kejinya iblis dan betapa kurang ajarnya. Dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak Adam. Maka Allah Ta'ala jawab kepada iblis dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis itu, "Wa izzati wa jalali," demi kemuliaanku dan juga keagunganku, kata Allah, la azalu aghfir lahum mastaghfaruni." Kalau kamu bersumpah untuk menyesatkan anak Adam dan untuk ajak mereka kepada dosa, maka aku bersumpah dengan kebesaranku, aku akan sentiasa berikan keampunan kepada hamba-hambaku sekiranya mereka minta ampun kepadaku. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat kita jumpa Allah Ta'ala suruh kita minta ampun, jangan putus asa. Antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melalui firman-Nya, ya ayyuhallazina qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada manusia, kepada hamba-hambaku yang terlanjur melakukan dosa, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Yakni minta ampun kepada Allah, jangan kita putus asa. Walaupun kita banyak buat dosa, jangan putus asa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Seterusnya Nabi menyebut lagi, wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada keupayaan dan kekuatan melainkan dengan izinnya. Kita ni tak payah daya, baik ke buruk ke, melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Cuba nisbah kepada keburukan tu, kita tak elok dah, kurang adab kalau kita nisbahkan pada Allah. Kalau kita nisbahkan kepada Allah. Sebab itu para alim ulama bila disebut, dia kata segala yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya, contoh dia. Walaupun hakikatnya semua perkara itu tak lari daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi atas jalan adab kita dengan Allah, kita nisbahkan kekurangan dan keburukan itu pada kita, dan kesempurnaan dan kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah. Kita nak buat ibadat, kita tak mampu buat melainkan Allah Ta'ala izin. Pagi ni kita boleh mai ke surau, ke masjid pada pagi ni dengan izin Allah. Barangkali waktu pagi lain kita tak mai pun, sedangkan kita tu kita juga, muka hidung tu juga, tubuh tu juga. Kenapa ada waktu kita buat, ada waktu kita tak buat? La haula wala quwwata illa billah. Itu merupakan izin ataupun kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Allah Ta'ala nak bagi mulia pada hamba, Allah Ta'ala akan dorong dia untuk buat kebaikan dan buat kebajikan. Sebab itu bila kita berpeluang buat kebajikan, minta doa pada Allah, kerana waktu tu Allah Ta'ala pandang kita dengan kebaikan, Allah Ta'ala pandang kita dengan kerahmatan dari sisinya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan apa yang diizinkan oleh Allah. Orang nak buat benda yang tak baik pun, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak akan berlaku. Seorang ahli sihir yang cuba untuk menyihir orang lain juga berlaku dengan izin Allah. Allah Ta'ala izin, bukan Allah Ta'ala restu. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi izin, tapi Allah Ta'ala tak redha, dan Allah Ta'ala akan tuntut di akhirat. Kita jangan ingat yang Allah Ta'ala izin semua benda baik. Hak tak baik pun kadang-kadang Allah Ta'ala izin juga. Yang duk menipu, yang duk berkhianat, kadang-kadang dapat juga kaya atas muka dunia, boleh hidup senang pada orang, kadang-kadang sihat lebih pada orang sembahyang.
Kadang-kadang semayang ni kadang-kadang lagi macam-macam penyakit, ubat berkala-kala, ubat. Semayang rajin buat amal baik, tapi diuji oleh Allah Ta'ala dengan sedikit ujian kesihatan. Orang yang tak semayang kadang-kadang sihat lebih pada kita, sihat pada zahir, tetapi hatinya sakit. Itu lebih baik daripada kita diuji dengan hati kita sakit walaupun dianugerahkan dengan tubuh badan yang sihat. Tapi yang kita naknya badan kita sihat, hati kita pun sihat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan melainkan yang diizinkan oleh Allah. Kemudian Nabi sebut lagi, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wal awwalu wal zahiru, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang zahir dan yang batin. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah segala-galanya. Dunia akhirat Allah Ta'ala itu Allah. Sama ada yang zahir tidak tersembunyi daripada Allah, yang batin juga tidak tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ini tidak ada dulu dan kemudian. Walaupun disebut huwal awwal wal akhir, abang kata Allah Ta'ala qidam, tak ada mula seperti mana kita dan tak ada akhir seperti mana kita. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sedia, tidak seperti mana hukum yang ada pada manusia. Manusia ni dia jahil, kecuali setelah mana dia belajar, dia dapat ilmu, maka ilmu itu akan membebaskan dia daripada kejahilan. Manusia ni tak ada pada mulanya, kemudian Allah Ta'ala cipta dia sehingga dia diwujudkan dan dilahirkan ke dunia, baru dia ada. Allah tidak seperti itu. Allah Ta'ala tidak terikat dengan hukum, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah pencipta dan pentadbir sekalian alam. Kemudian Nabi sebut lagi, biyadihil khairu yuhyi wa yumit. Di tangannya adalah segala kebaikan. Maksud di tangannya bukan makna Allah Ta'ala ada tangan, jari lagu kita. Maksud biyadihil khair, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala kebaikan. Segala kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumit, dialah juga yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah boleh buat segala-gala yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka setelah mana ditanya oleh Sayyidina Uthman, apakah maksud perbendaharaan Allah langit dan bumi itu, maqalidus samawati wal ard, Nabi menyebutkan dengan lafaz-lafaz zikir ini untuk dibaca, yakni anna qaila dhalika tuftahu lahu khazainus samawati wal ard wa yusibuhu khairun katsir wa ajrun kabir. Bermaksud orang yang membaca zikir ini akan dibukakan kepadanya segala perbendaharaan dan kekayaan langit dan bumi, mendapat kebaikan yang banyak serta pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqalidus samawati wal ard, kita tak dapat nak terjemahkan dengan mata. Yang kita nampak cuma langit Allah, yang kita nampak cuma apa yang kita nampak. Banyak lagi kekayaan dan milik Allah yang kita tak nampak. Maka kalau kita nak anugerah daripada Allah, kita nak Allah Ta'ala rezekikan kita dengan kekayaan dunia, lebih-lebih lagi kekayaan akhirat, maka tidak ada cara lain, kita kena masuk melalui pintu syariat, pintu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cari pintu lain, tak masuk melalui pintu agama, kita tak akan dapat kemuliaan. Nak masuk pintu kekayaan ataupun pintu anugerah daripada Allah, mesti masuk melalui pintu agama, iaitu pintu syariat. Kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan jauhkan diri daripada larangan Allah, dan beramal apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, seperti mana zikir yang kita baca pada pagi ini, yang tuan-tuan telah pun dengar keterangan dan syarah berkenaan dengannya itu melalui Tuan Syekh kita, Tuan Syekh Mufti kita, Datuk Muhammad Badruddin Ibn Haji Ahmad, hafizahullah wa saddada khutah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan berikan kesihatan kepada beliau, supaya kita masih lagi boleh tumpang, masih lagi boleh ambil manfaat daripada ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau. Beliau duduk turun mai sini, tiap-tiap bulan dia turun, maka kita ambillah kesempatan untuk mengaji. Kerana para alim ulama ni, zaman kita ni zaman yang makin seorang lepas seorang Allah Ta'ala ambil pi. Kalau masa hidup ni kita tak ambil peluang, jangan esok kita nak menyesal. Bila tak ada dah baru kita menyesal dulu. Tak mengaji, menyesal dulu tak jumpa. Tumpang duk ada ni kita pakat-pakat lah untuk bertemu, bersua muka, tanya soalan, untuk kita ambil manfaat daripada ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita ambil daripada ulama yang seperti itu, ulama yang jujur dalam menyampaikan kebenaran agama Allah, maka ilmu itu akan lekat kemah dalam hati kita. Ilmu yang kita ambil daripada ulama yang jujur dan ikhlas kepada Allah, ilmu itu akan menyentuh hati kita.
Ilmu itu akan memberikan kesedaran kepada kita untuk kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik dan saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusahalah untuk beramal dengan zikir-zikir ini, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu biyadihi al khairu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah berapa kali pun. Kalau tak boleh baca sekali, baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 11 kali, bacalah. Tidak disebut dalam riwayat ini berapa kali kena baca, tapi kalau kita buat banyak, maka pastilah ganjaran pahala itu lebih. Kalau kita buat banyak kali, pastinya ganjaran pahala itu lebih. Paling tidak sekali kita baca, sehari kita baca, waktu mana pun bacalah. Waktu yang baik untuk kita beramal ini iaitu lepas daripada waktu subuh macam waktu lah ni. Lepas tu kita baca dalam kitab Bidayatul Hidayah, antara yang dianjurkan ataupun yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, lepas daripada sembahyang subuh ni ada amalan-amalan yang kita kena buat, termasuklah di antara amalan tersebut iaitu kita berzikir. Kalau kita tak tahu nak zikir apa, baca zikir yang maksur yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah zikir yang ada di hadapan kita ini, iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa an jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhenti dulu dekat tu. Mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita, bukan hanya untuk dunia, tapi kita nak manfaat dan kebaikan itu kekal sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka, dan dimasukkan kita ke dalam syurga dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha pada kita, seperti mana kita berusaha untuk redha dan terima apa yang Allah taala telah letakkan dan putuskan sesuatu hukum ke atas kita hidup di atas muka dunia ini. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah taala jaga hati kita agar tidak lari daripada landasan agama. Allah taala jaga hidup kita supaya tidak tergelincir daripada peraturan dan hukum syariat agama. Allah taala jaga kita, pasangan kita, anak cucu dan anak menantu kita, bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dipelihara oleh Allah daripada sebarang kecelakaan, daripada kesesatan, daripada perkara-perkara yang boleh bawa kepada keburukan dan masa depan akhirat mereka apabila kelak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya maaf kalau ada sedikit satu dua patah kata yang barangkali tak kena dengan apa yang diidamkan oleh hati tuan-tuan. Barangkali ada tutur kata yang menyinggung perasaan ataupun yang menyentuh urusan peribadi tuan-tuan dan puan-puan, sikap dan sebagainya. Saya mohon maaf. Seperti mana biasa, apa yang saya sebut itu kerana saya sayang semua yang ada di hadapan saya ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala kekalkan kasih sayang sesama kita ini sehinggalah kita bertemu dan dihimpunkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar insya-Allah. Jadi saya maaf sehingga kita bertemu lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. واهدنا جميعا إلى سواء السبيل أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إننا ضعفاء فقوينا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أسرار خزائنك وارزقنا من خزائن أسرارك بحق قولك الحق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم اجعل لنا من كل هم أمسينا فيه فرجا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطايانا وسترك عن قبيحة أعمالنا أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه. ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين
إنك المحسن إلينا ونحن المسيئون إلى أنفسنا فيما بيننا وبينك، تتودد إلينا بنعمك ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وحين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وأمسنا في بلد رسولك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفينا واشف مرضانا فإنك أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء، بحق قولك الحق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. واحفظنا وارحمنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل أسرار مشايخنا سارية فينا وأنت راض عنا ورحم بنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.